je dalam tu, dibuka, semua mengambil senjata. Ditawannya Masjidil Haram. Itu ada juga orang yang macam ini. Tak nafikan. Tetapi, apabila, ni yang persepsi salah, sehingga kita merasakan ini masjid ni aku punya ni. Ataupun kumpulan aku yang punya. Orang lain tak boleh masuk. Ini sudah satu kesalahan. Sebab, melarang orang datang masjid, ianya mengaitkan dengan perpecahan. Perpecahan itu haram hukumnya. Berpecah dalam Islam tu hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab itu, semalam Datuk Mufti Harussani keluar di TV, dia mengatakan, itulah pasalnya, kata dia, kita tak nak dalam masjid ada dua kelompok pula menyembelih korban. Sebelah kanan sini 2 ekor orang parti ni. 2 ekor belah ni orang parti ni. Kerja menyembelih korban ni kerja sunat, kata dia. Tapi yang dilanggarnya kerja haram. Apa dia? Iaitu berpecah itu haram. Yang dilanggar yang haram, yang dibuat kerja sunat. Sunat hukumnya, tapi sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jadi maksud dia, sampai kita melanggar kerja membuat kerja haram, mengutamakan kerja sunat. Ini yang tak betul. Sebab itu persepsi ni kena betul benar, sahabat. Persepsi ni kena betul. Kita berharapkan supaya kita sentiasa jelas apa matlamat kita, niat kita ikhlas bila melaksanakan kerja. InsyaAllah aman muka bumi ni. Itu sebabnya, Datuk, kalau kita lihat apa yang kita boleh dapat pelajari, Datuk, daripada Hari Raya Korban ni, Datuk, sebenarnya. Apa yang boleh masyarakat, utamanya bila kita cakapkan sebenarnya korban ini dapat mengeratkan silaturahim antara kemasyaratan. Jadi bagaimana pandangan Datuk lah di sini? Ini yang kita kata. Korban ini ialah yang penting korban itu benda yang nak disembelih itu korban. Tapi yang nak berkorban itu disebut orang yang membuat pengorbanan. Jadi yang penting orang membuat pengorbanan ni. Sebab ini hanya simbol aja. Simbol dibuat 4 hari. Kemudian semangat pengorbanan itu panjang-panjang sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dah sampai ke sini dah sampai ke hakum dah, mangkali tangan tu boleh nguik lagi. Kalau di tangan tu ada benih, cucukkan ke tanah biar dia hidup. Sampai macam itu. Kita sampai ke akhir. Artinya tak boleh berhenti daripada berkorban untuk kepentingan generasi yang akan datang. Kerana Allah meminta supaya jangan kita meninggalkan generasi yang lemah. Itu jelas dalam Al-Quran disebut, jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kalau kita tengok macam ini, semangat Allahu Akbar. Baik. Sekarang ni Allahu Akbar itu bentuknya. Allahu Akbar, nyembelih lembu itu bentuknya nampak, yang nampak di mata nyembelih. Tetapi substance, memerlukan isi, kualiti kepada korban ini. Cuba kita tengok pertama sekali kualiti niatnya. Dia hendakkan kualiti daging yang terbaik, lembu yang terbaik. Sebab itu Habil punya diterima, Qabil tak diterima. Sebab Habil memilih yang terbaik dalam ternakan dia. Sedang Qabil pula memilih tanaman yang mudah buruk, yang dia pun tak nak makan itu, nak dikorbankannya. Sebab itu Habil diterima pengorbanannya. Jadi, kalau kita tengok, apabila kita nak membuat kerja, mesti sebaik-baik kerja. Bila kita menjadi apa jawatan kita, kita mesti membuat pekerjaan yang sangat baik. Sebab itu kita selalu, kadang-kadang seminggu sekali panggil guru agama datang ke pejabat kita untuk bersyarah. Sebab itu, guru agama atau ustaz-ustaz ni berperanan memberi motivasi, memberikan semangat, memberikan kata-kata galakan supaya membangunkan negara. Membangunkan negara ni, hubbul watan minal iman. Kasihkan negara sebahagian daripada iman. Sebab itu kita kata, kalau kita melihat kepada substansinya, di tanah air kita ni, kita dah mula patut mengkaji. Di taman-taman yang sederhana kedudukannya, gaji 2,000 ke atas. Agak-agaknya dalam taman itu ada tak orang yang layak menerima daging ni? Korban. Daging korban ni ada tak? Rasa-rasa dari segi adat, dia orang ni 2 kali seminggu makan daging, 3 kali seminggu makan ayam. Artinya daging ayam, daging lembu, dah tak ada benda pada dia. Tetapi, kalau sekiranya daging-daging ini dapat kita urus secara mencampurkan ilmu, iaitu teknologi yang tinggi. Seperti yang saya tengok ni, daging korban ditinkan di Australia, yang dibuat oleh alumni UKM.
Ni kita tengok alumni UKM bersama dengan Ampro Holding Singapore Private Limited atau Ampro bersama dengan Muslim Aid Australia MAA. Dan mereka Australia bukan negara Islam. Tetapi setelah mereka pergi tengok cara penyembelihan secara Islam, bersihnya cara Islam dan teknologi yang kita tak ada, iaitu ditinkan. Ditinkan artinya penyembelihan dalam masa 4 hari boleh disimpan dan ia boleh memberi bahan protein kepada orang miskin di seluruh dunia tak sepanjang tahun. Nampak? Ini artinya value added kepada ini yang dikatakan Allahu Akbar tadi. Allah Maha Besar. Nilai tambah. Nilai tambah. Jadinya bila sampai Afghanistan macam ini, kita ada stok daging yang cukup banyak. Di Mekah barangkali kalau 1 juta orang nyembelih, 1 juta ekor. Daging itu tak tahu kita macam mana dibuat. Tetapi orang Malaysia yang kecil-kecil, tapi dah berpelajaran, melalui alumni dia tahu melalui bekas-bekas pelajar tu mesti dah mempunyai pendapatan yang baik, dia kumpul. Jadi kita dapat nampak, ini yang kita katakan substance kepada ibadah-ibadah ini, ataupun pelambangan kepada Allah Maha Besar itu, dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Sebab itu kalau penyembelihan itu dibuat misalnya di Kuala Lumpur, barangkali nak mencari orang yang betul-betul layak mendapatnya, iaitu disebutkan faqir, disebutkan di situ, dia disebutkan dalam Al-Quran disebutkan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah sebahagiannya, orang yang berkorban boleh makan sebahagian tu maksudnya bukan separuh. Sebahagian daripadanya, mungkin sekilo, sebahagian daripadanya lah. Makan semua tak boleh lah. Kemudian hendaklah beri makan kepada fakir yang menahan